Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Dan salam reformasi ya. Hari ini kita melihat kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan dia nak bertanding di Pagoh walaupun hanya bergurau. Tetapi kalau terjadi ya, kita lihat apa yang berlaku di Pagoh nih ya. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sebagaimana kita lihat menjadi Perdana Menteri hari ini, kemenangan dia di Pagoh tuh kalau kita lihat lebih kurang sekitar 52% dia punya kemenangan di sana tuh, dan 34% adalah daripada pengundi yang bukan Melayu. Oke? Waktu dia menang di sana, dia bukan menggunakan bendera Barisan Nasional dan juga bukan menggunakan bendera PAS, tetapi menggunakan bendera PKR. Dan satu lagi hal yang kita harus ingat, dia menang di sana, lawan dia waktu itu adalah Barisan Nasional dan PAS. Jadi kalau betul terjadilah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bertanding di sana, ini adalah satu sejarah yang mana Johor ini suka membuat sejarah. Kalau kita lihat YB Lim Kit Siang bertanding di Johor mengalahkan bekas Menteri Besar Johor. Begitu juga Menteri Besar Johor waktu itu pun tumbang, Khalid Nordin. Jadi kalau ini berlaku, ini akan mencipta sejarah pula. Orang yang nak pergi ke Perdana Menteri kalah pula. Ini akan mencipta sejarah Malaysia lah. Jadi saya sebagai rakyat, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul pergi bertanding di Pagoh, kita boleh tahu bahawa kemenangan yang lalu di atas bendera PKR, logo PKR, dan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim turun ke sana dan kita lihat 54% yang Melayu yang menyokong ini tadi mungkin akan berpindah kepada 20%, dan yang bukan Melayu 34% ini kita boleh ambil dalam 30% akan pergi ke Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sudah membolehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menumbangkan calon yang berada di Pagoh. Ini keyakinan saya yang saya buat calculation secara rambang sahaja. Tapi saya boleh yakin di situ. Dan mungkin kerana itu kalau kita lihat yang mana rakyat selama ini mengkritik peruntukan berjuta-juta dihantar ke Pagoh, mungkin itulah. Dan pada saya ini sangat baiklah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul ke sana. Itu alkisah kalau yang perlawanan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bertanding di Pagoh ini tadi. Dan tadi saya dapat satu video yang mana saya lihat apa yang berlaku di Perhimpunan Bersatu. Saya akan tunjuk kepada kawan-kawan apa yang berlaku itu. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi saya harap benda ini disiasatlah, kerana ini menjejaskanlah. Sebab kalau kita dengar video ini seolah-olah menggunakan peruntukan rakyat dan tidak baiklah kalau menurut saya. Dan saya tak tahu pandangan kawan-kawan ataupun ada yang mungkin orang-orang politik yang menonton channel ini. Saya harap diambil take note lah benda-benda ini. Rakyat mendengar, mengkritik di dalam media sosial. Kita rakyat yang lain ingin tahu apakah ini sebenarnya. Ini ya. Ini ya videonya. Ketua bahagian kita dah bagi 50,000 NGO. Ketua armada kita dah bagi 10,000 NGO. Ketua sekali kita dah bagi 20,000 NGO. Okey.
salam sejahtera dan salam menonton Buletin Awali. Jadi apa yang berlaku ini, saya baca ya, mungkin ada yang kurang dengar. Dia kata setiap bahagian 100.000 kali 2 projek, dan ketua bahagian dapat 50.000. Dan ini ringgit ya. Nomor 1 tadi dia kata setiap bahagian RM 100.000 kali 2 projek, dan ketua bahagian RM 50 NGO, ketua armada RM 10 NGO, ketua Sri Kandi RM 20 NGO, JPM beri kepada armada 30K, JPM beri kepada Sri Kandi 30K. Jadi ini yang semalam saya lihat di media sosial, yang mana daripada UMNO pun ada buat videonya, tetapi karena saya tidak ada videonya dan hari ini video ini keluar di media sosial secara meluas, jadi saya pun dapatlah. So saya nak tanya kepada kawan-kawan, ataupun mungkin ada kawan-kawan yang lebih tahu benda ni. Jadi benda ni kita harap SPRM ke ataupun mana badan ke yang patut siasat lah perkara ini, karena mereka kata jangan berpolitik lah, jangan macam-macam lah. Jadi kita dengar bunyi JPM ni lain bunyi kan. Jadi kita nak tahulah benda ni, rakyat sekarang ni kalau kita lihat rakyat susah, denda sekejap 10.000, kalau bayar sekian gini turun 5.000. Benda-benda ni sangat mahal untuk rakyat. 1.000 pun rakyat susah. Hari ini orang yang keluar degree belum tentu dapat gaji 2.000. Jangankan orang diploma lah, apalagi yang SPM ke. Jadi orang susah nak cari duit, kita pergi denda macam tu. Kalau nanti semua yang masuk kena denda, tidak boleh bayar, masuk penjara, bila ada rekod jenayah, macam mana lagi nak kerja rakyat? Macam mana nak mohon kerja dengan kerajaan? Ini satu yang pada saya, kita rakyat lihat, dan kerajaan yang ada harus nilai. Jangan kita nak mendenda orang 1.000 pun rakyat tak mampu tahu dalam keadaan sekarang ni. Kalau kita nak mendenda orang dengan nilai yang tinggi seperti Singapura, mereka gaji mereka setaraf dengan denda. Sekarang ni gaji kita ni tak setaraf. Kalau ya pun kita nak membuatkan rakyat ini merasa supaya tidak akan buat lagi takut dengan undang-undang peraturan, bukan itu caranya. Banyak cara lain. Sia-sialah kalau kita jadi pemerintah, kita tidak tahu macam mana kita nak membuatkan rakyat ini faham akan peraturan, ikut peraturan. Sia-sialah. Menteri punya ramai. Jadi pada saya, kritikan saya ini sepatutnya walaupun saya rakyat, menteri harus terimalah. Karena hal-hal seperti ini, pembaziran yang rakyat nampak, kalau kita tidak ceritakan hal ini secara detail kepada rakyat, rakyat melihat ini seolah-olah berlaku penyelewengan, rasuah. Jadi kena jelaskan. Macam mana parti boleh cerita macam ni? Ini satu hal lah. Dan tadi saya sempat membaca juga tentang di Malaysia kini, sebelum saya buat video ni, Menteri Undang-Undang pun mengatakan dulu darurat boleh sampai 2 tahun. Jadi kawan-kawan tengoklah nanti ya berita terbaru terkini ni. Saya malas nak ke isu yang macam tu. Jadi ini seolah-olah Malaysia ni sekarang ni, hari ni lain, besok lain. Kita tengok ya dalam 1 bulan ni saja bermacam-macam peraturan macam ni, SOP macam ni, berbagai-bagai. Rakyat pening kepala tau. Daripada dulu sampai hari ni punya pemerintahan, rakyat rasa yang inilah paling kokap sekali. Jadi kita lihatlah, ini baru mereka ambil kerajaan daripada PH cara tidak sah, rakyat kata. Seperti mana yang orang-orang PH, orang-orang PKA kata, kerajaan tepuk atap ni tadi. Kita lihat bagaimana apabila Parti PAS ikut gabung dalam pemerintahan negara. Apa yang kita lihat hari ini, saya masih ingat lagi satu ceramah daripada orang PAS dulu.
Dia mengatakan, kalau kami jadi kerajaan, besok juga PTPN ini kami hapuskan. Dia yang kata, saya sendiri ingat lagi video macam tu. Yang dia buat ceramah. Ada lagi satu, tak silap saya, berkenaan dengan isu minyak. Sebab itu kadang-kadang saya pertahankan isu minyak. Yang walaon selalu cerita, apabila menang esok, minyak harga turun. Mereka salahkan saudara Rafizi. Rafizi sendiri pun menyangkal, mengatakan PAS yang mengatakan itu. Tetapi walaon yang pergi ke video saya, dia mengatakan, Datuk Sri Anwar Ibrahim yang kata, saya nak perkatakan dengan walaon, waktu cerita kamu nak katakan turunkan harga minyak itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim ada dalam penjara. Macam mana kamu boleh cerita yang seperti itu? Kalau kamu nak membuat satu statement, kalau kamu nak membuat cari makan dengan Jekom ke, terlalu fanatik dengan parti kamu, cari satu fakta yang betul untuk menjawab. Jangan menjawab satu kenyataan yang bodoh. Yang kamu tahu, kutuk parti lain sampai ni. Kamu tahu tak, parti yang ada di Malaysia ni ditubuhkan untuk berpolitik, untuk membangunkan negara. Bukan parti politik ada di Malaysia ini ditubuhkan untuk berpolitik isu agama dan isu kaum. Kalau ada peraturan baru Malaysia ni, demokrasi kan, saya harap Datuk Sri Anwar Ibrahim kalau jadi Perdana Menteri, parti mana-mana tak boleh lagi main isu kaum, tak boleh lagi main isu agama. Parti is parti sahaja. Senang. Jadi parti itu ikut landasan. Apa asas mereka? Apa perlembagaan negara kita ini? Dah ikut yang itu dah betul. Orang tidak akan mengatakan ini agama orang ni. Orang ni tidak mengatakan agama orang ni. Orang dah tahu. Rakyat di Malaysia ni dah tahu. Tidak perlu kita nak mempermainkan, nak mainkan isu agama, isu kaum. Tidak perlu lagi. Orang dah tahu. Kita ni negara raja perlembagaan, orang dah tahu semua tu. Agama persekutuan orang dah tahu, agama Islam. Tak perlu dimainkan lagi. Tak ada rakyat di dalam Malaysia ni yang nak melawan yang di Pertuan Agong, dan tak ada orang yang nak menyangkal agama Islam, dah tak ada lagi. Ini permainan politik saja sebenarnya. Jadi saya harap benda ni dah tak berlaku lagi lah. Dah tak relevan lah. Kita kena ikut cara negara maju lah berpolitik. Mereka jualkan agama, jualkan isu ini, isu itu. Orang yang menjual-jualkan isu ini menggunakan kereta daripada Eropah, menggunakan barang-barang yang mereka kafirkan. Jadi apa dia punya asas cerita? Mengapa menggunakan handphone daripada Eropah? Mengapa menggunakan handphone daripada negara komunis? Jawablah. Itulah yang saya kata. Sebatang macis pun mereka tak mampu buat. Tapi mengkritik negara orang, mengkritikkan bangsa orang, kaum lain, nomor satu. Jadi buat apa? Jadi hentikanlah isu yang politik macam tu. Itu saya kata. Asas parti politik yang dibawa itu harus untuk membangunkan negara. Jadi ini yang berlaku hari ini. Kita tengok. Mulalah mainkan isu ni daripada dulu lagi. Ini dah dekat-dekat nak pilihan raya lah kalau dah mainkan isu-isu yang seperti ini. Jadi pada saya, kita rakyat, anak muda, nilai parti mana pun yang kita nak ikut. Jangan kita ideologi politik itu kita kena nilai sebenarnya. Walaupun saya pro kepada PKR, pro kepada PH, tetapi kita landasan politik kita itu berasas hujah kamu yang kamu nak keluarkan kepada rakyat lain, kepada kawan-kawan kamu yang lain, hendaklah betul. Jika kita mengeluarkan hujah, menghina, mencaci orang, memaki hamun agama orang lain, itu tidak betul. Kalau kamu jadi seorang ahli politik di waktu masa akan datang, kamu resis, macam mana kamu nak membangunkan Malaysia? Di Malaysia ini, rakyat berbilang kaum. Berbilang kaum, kalau kamu menjadi seorang pemimpin atasan, seorang menteri, kamu kena lihat seluruh Malaysia. Kalau kamu tidak nak melihat orang Ulu di Sarawak, orang-orang Bajau di Sabah, so macam mana kamu nak jadi pemimpin? Orang-orang yang asli ke apa semua, tak boleh lah macam tu. Jadi kita sebagai anak muda ataupun orang yang nak memimpin di waktu akan datang, kita kena lihatlah. Jadi kita harus fikir bahawa orang lain juga punya agama. Kita harus cepat dalam menangani isu-isu yang melibatkan agama, melibatkan kaum. Jangan dibiarkan.
Jadi perkara ini tidak berlaku. Kita tengok berlarutan. Jadi sepatutnya ini tugas-tugas menteri lah. Jadi kita rakyat tenteram, aman. Jadi pelabur lihat kita, apabila kita bertelagah, bila sebut isu agama, di mana-mana negara, orang nak pergi melabur ni takut tau. Kenapa saya kata macam tu? Saya buktikan, saya selalu ke Indonesia. Apa yang berlaku di Indonesia? Kawan-kawan saya yang berniaga di Indonesia, yang kawan-kawan saya Cina, sampai hari ni duit mereka ada di Singapura tau. Sampai Presiden Indonesia, Pak Jokowi hari ni, kalau mana pemimpin negara kita yang tidak percaya apa yang saya ngomongin ini, kamu tanya nih Presiden Jokowi. Sampai Presiden Jokowi kata apa? Saya harap kamu orang semua angkat semua, kamu punya invest yang ada di Singapura tanpa interest. Bawa balik. Saya tanya ke kawan-kawan saya yang ada di Singapura hal ini. Mereka kata kami tidak percaya politik mereka ini semua. Begitu Pak Jokowi jatuh, orang lain naik, kami akan ditindas lagi. Jika kita nak berpikiran seperti ini sampai hari ini, kita ingat yang berniaga, yang mempunyai bisnes besar di Malaysia, kita kena ingatlah. Jangan kita cakap dengan politik sewenang-wenangnya. Memang orang di atas sedap nak bercakap. Tetapi kalau kita walaun yang seperti saya ni juga nak bercakap seperti itu, kita harus ingat. Kalau kita tidak mampu melakukan, membuat satu batang macis, tidak perlu kita bercakap. Lebih baik kita ikut politik yang betul, bangunkan negara. Sama-sama kita maju, sama-sama kita naik, sama-sama kita ni rakyat Malaysia menikmati apa yang ada. Jadi saya tak nak pengajaran yang kawan saya cerita dengan saya ini berlaku di Malaysia. Apabila benda ni berlaku, duit semua keluar negeri, yang untungnya siapa? Orang. Apa yang berlaku? Singapura lah untung. Duit yang daripada Indonesia disimpan di Singapura, invest di sana. Singapura membangunlah dengan duit mereka. So kita nak macam tu. Ini cuma basic yang saya cerita lah. Tetapi bertrilion duit tau. Tanyalah orang Indonesia. Itulah sampai presiden dia bercerita tentang itu. Jadi saya tak nak lah hal itu. Jadi kita hentikan isu-isu yang seperti ini demi negara. Kalau mereka fikir kepentingan politik, kita harus ingat. Orang politik yang untuk cerita mainkan isu ini dengan rakyat, mereka ini harta dah tak termakan. Kita rakyat ni nak bayar denda 10,000 pun sakit, 1,000 pun sakit. Jadi kita harus ingat, berpolitik juga, tetapi kita tengok asas yang terbaik untuk kita supaya kita ini boleh membangunkan negara kita ni. Itu yang saya mahulah. Nak masuk PAS ke, nak masuk UMNO ke, itu terpulang. Tetapi bawa satu asas perdebatan kita untuk rakyat mendengar dengan baik supaya kita boleh membangunkan negara kita di waktu akan datang. Ini yang terbaik pada saya. Okey kawan-kawan, dan maaf, inilah pencerahan saya hari ini, dan saya harap kawan-kawan boleh terima apa yang saya perkatakan ini, dan sekian dari saya ya. Okey, thank you.